Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Asma binti Wahab. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan topik isu kontemporari dalam penafsiran Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran. Jadi insyaAllah hari ini saya akan berkongsikan slide saya. Iaitu apakah isu yang ada dalam isu kontemporari dalam tafsir Al-Quran. Jadi pengenalannya, hari ini kita tahu bahawa Al-Quran ni dia merupakan satu sumber yang jelas kepada umat Islam. Namun begitu, di sana terdapat juga setengah ayat Al-Quran yang mana terdapat perlukan kepada huraian. Maka di sana sahabat diajukan kemusykilan direct kepada Nabi Muhammad. Dan penafsiran Al-Quran hari ini kalau dulu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Namun begitu kemudiannya disambung oleh para sahabat, tabi' dan tabi'in sehingga ke hari ini ditafsirkan juga oleh ulama-ulama yang ada pada hari ini mengikut konteks dan keperluan masyarakat. Dan perkembangan tafsir inilah yang menyebabkan menyaksikan kemunculan ramainya tokoh-tokoh dan ahli tafsir yang berasal dari latar belakang masyarakat yang berbeza, budaya yang berbeza dan juga pendidikan yang berlainan. Oleh yang demikian, terdapat beberapa perbezaan pendapat dalam sesetengah kitab tafsir mereka. Penelitian terhadap tafsir Al-Quran Al-Azim dan tafsir Al-Kashaf. Penulisan saya pada hari ini merangkumi 4 topik, iaitu latar belakang kajian, tokoh kajian, pembahagian jenis tafsir Al-Quran, metodologi penulisan oleh Ibn Katsir dan juga Az-Zamakhsyari dan juga ringkasan karya mereka. Yang mana tokoh Ibn Katsir ini namanya adalah Abi Al-Fidai Imaduddin Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Qurshi Al-Dimashqi Al-Bus. Beliau ni dilahirkan pada tahun 1302 Masihi dan meninggal pada 1373 Masihi, iaitu berusia pada ketika usia 73 tahun. Yang mana Ibn Katsir ini guru-gurunya yang alim seperti As-Suhnah, Abdul Wahhab, Ibn Asakir, Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Muzzi. Dan Ibn Katsir ini dia menulis banyak buku yang merangkumi ilmu tafsir, ulum hadis, fiqh, usuluddin dan sebagainya. Beliau menulis buku ilmiah yang mana karya popular beliau selain daripada tafsir lil Quran Al-Azim, beliau juga ada karya lain iaitu Al-Bidayah wan Nihayah fi Tarikh, Jami' Al-Masanid wan Sunnah was Sunan, Al-Lawahib, Ad-Darari, Al-Tarikh, Sirah, Risalah fi Al-Jihad, Tabaq' Al-Syafi'iyah, Kitab Al-Hakam, Takhrij Al-Ahadis Al-Mukhtasar, Ibn Al-Hajib, Al-Syahr Al-Sahih Al-Bukhar. Kemudiannya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini nama beliau adalah Abu Qasim Muhammad Ibn Umar Ibn Muhammad Ibn Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari Al-Hanafi Al-Mu'tazili. Yang mana Zamakhsyari ini dilahirkan pada tahun 1074 Masihi di kampung Az-Zamakhsyar, dan mana beliau ni merupakan ayah tambatan kepada kumpulan Mu'tazilah, yang mana masyarakat di sekitar itu tinggalnya di masyarakat sekitar itu kerana khazanah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang mana Zamakhsyari ini diangkat dan digelarkan sebagai golongan ilmuwan, contohnya seperti Jiran Allah, Lautan Ilmu, Penghulu Imam, Penghulu Mufassir dan tokoh kebanggaan. Manakala antara guru-guru yang menjadi rujukan beliau adalah Abu Khattab Al-Bar, Abi Sa'idah As-Safani, Abu Mansur Al-Harisi, Al-Damaqani dan Al-Sharif. Kitab karangan Az-Zamakhsyari pula adalah Al-Faid fi Gharib Al-Hadis, Al-Ra'i fi Al-Faraid, Al-Jibal wa Al-Amkinah dan Mutasyabih Asma Al-Ruwat. Yang mana kalau kita lihat kepada dua-dua tokoh ini, kita boleh katakan bahawa kedua-duanya adalah figura yang penting dalam menjadikan rujukan masyarakat Islam pada zaman mereka, walaupun terdapat perbezaan dari sudut ideologi, fahaman, ilmu, guru dan pemerintahan dan cabaran yang berlainan yang dihadapi oleh mereka dalam ekspedisi keilmuan mereka. Walaupun mereka berbeza, tapi kedua-duanya adalah figura yang sangat hebat dan penting untuk jadikan rujukan masyarakat Islam.
penafsiran, pembahagian tafsir. Kita semua tahu pembahagian tafsir terbahagi kepada dua, tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ra'yi merupakan tafsir Al-Quran yang diolah oleh ulama tafsir berdasarkan istinbat dan ijtihad dan pandangan para sahabat, tabi'in, tabi' dan tabi'in yang mana telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh dengan otak yang genius kepada mereka. Yang mana adapun tafsir bil maksud pula adalah penafsiran yang dibuat berpandukan kepada Al-Quran itu sendiri ataupun daripada riwayat hadis sahih berkisar kepada 4 poin. Tafsir bil maksud ni dia akan berlaku dalam 4 bentuk, iaitu yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ataupun yang kedua tafsir Al-Quran dengan ahli hadis, ataupun tafsir Al-Quran dengan asar para sahabat, dan tafsir Al-Quran dengan asar tabi'in sahaja. Okey, kesimpulannya di sini kita dapat lihat bahawa tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir menggunakan metod tafsir bil maksur, bersumberkan tafsir bil maksur. Adapun tafsir Al-Kashaf yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari bersumberkan kepada tafsir bil ra'yi. Okey, metodologi penulisan dua-dua karya ini adalah tafsir Ibnu Katsir telah dimaklumi bahawa terdapat bahagian tafsir bil maksur yang mana kitab tafsirnya dianggap sebagai terbaik kerana beliau mementingkan kesahihan sumber penulisan. Imam Ibnu Katsir mendahulukan wahyu Allah untuk menterjemahkan atau menghuraikan ayat-ayat Al-Quran mengatasi pada sumber-sumber lain. Beliau amat terkenal sebagai tokoh yang sangat cerewet, yang sangat memilih dalam memilih satu-satu hadis tu agar hadis tu tidak terjebak dalam riwayat Israiliyat. Adapun tafsir Al-Kashaf oleh Imam Az-Zamakhsyari, beliau menyusun penulisannya dengan menyebut terlebih dahulu sama ada suatu surah itu tergolong dalam golongan Makkiyah ataupun Madaniyah. Pembahasan tafsir beliau diserikan juga dengan balaghah dan qiraat. Dan rujukan utama beliau adalah tafsir Mujahid, tafsir Amar, tafsir Al-Mu'tazili, Amr ibn Ubaid Al-Mu'tazili, tafsir Abi Bakar Al-Mu'tazili, yang kebanyakannya guru-gurunya ini adalah dalam kalangan Mu'tazilah. Dan ringkasan karya daripada tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir yang mana kitab tafsir yang menjadi rujukan masyarakat Islam ini mempunyai 4 jilid, iaitu jilid pertama surah Fatihah hingga surah Nisa, jilid kedua surah Maidah hingga surah An-Nahl, jilid ketiga surah Al-Isra, Yasin, dan jilid yang keempat daripada surah As-Saffat hingga surah An-Nas. Adapun tafsir Az-Zamakhsyari, dia mengambil masa selama 2 tahun 6 bulan untuk disempurnakan tujuan tulisan ini agar kumpulan Mu'tazilah mampu memiliki rujukan tafsir Al-Quran tersendiri. Kitab tafsir yang mempunyai 4 jilid ini juga kitab Zamakhsyari ini juga mempunyai 4 jilid yang mana terdiri daripada 30 bahagian. Okey, penjelasan isi yang padat, huraian yang logik, dan penafsiran yang bersyarat lughawi dan i'tizali. Okey, tafsir Al-Kashaf ini juga perbahasan tafsir surah An-Nisa ayat 34 oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Az-Zamakhsyari. Surah An-Nisa yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhir surah, yang mana di sisi Ibnu Katsir beliau berpendapat bahawa ayat di atas bermaksud lelaki adalah sebagai pemimpin, pendidik dan pengurus kepada para wanita kerana lelaki dianugerahkan dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kaum wanita. Hal ini juga berlaku pada perkara kenabian. Hanya dalam kalangan Nabi sahaja diutuskan sebagai, ada kalangan lelaki sahaja diutuskan sebagai Nabi sebagaimana Nabi SAW. Dan sebagaimana firmannya, lan yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang berurusan mereka dipegang oleh suatu wanita. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa Ibnu Katsir dalam menterjemahkan atau dalam menghuraikan tafsir ayat Al-Quran yang memerlukan huraian lain, maka Ibnu Katsir sekiranya tidak terdapat ayat Al-Quran lain untuk menerangkannya, maka dia berpindah kepada hadis. Adapun di samping itu juga Ibnu Katsir juga akan menambah
bahawa pendapat-pendapat ulama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Jarir, Muqatil dan Sadi juga bersepakat bahawa wanita itu wajib mentaati suaminya dalam hal berurusan agama, menjaga harta maruah ketika ketiadaan suami. Dan sekiranya berlakunya membelakangkan suami, maka di sana berlakunya nusyuz dan ada hukuman-hukumannya. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa Ibnu Katsir akan mendatangkan hadis kemudian disusuli dengan tokoh muktabar dan menyebut kedudukan hukum dalam menafsirkan ayat tersebut. Manakala Az-Zamakhsyari pula menitik beratkan penggunaan istilah bahasa Arab dalam ayat tersebut dan menggunakan kaedah kronologi bagi menyusun perjalanan cerita. Okey, tafsir Al-Quran, metod yang digunakan oleh penafsiran Ibnu Katsir dan Zamakhsyari. Metod penafsiran tafsir Ibnu Katsir, dia menggunakan metod bil maksur, yang mana mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan melihat ijtihad pada para sahabat dan mentafsirkan Al-Quran melihat pada ijtihad tabi'in. Adapun tafsir Al-Kashaf sebahagian besarnya menafsirkan penafsiran Zamakhsyari berorientasi kepada rasional, yang mana maka seharusnya tafsir Zamakhsyari ini dikategorikan tafsir berra'yi, walaupun dalam kitab tersebut terdapat juga beberapa penafsiran yang gunakan dalil nakli daripada Al-Quran dan hadis. Ada 4 cara yang digunakan, iaitu menggunakan adab, menggunakan lughawi, menggunakan falsafah dan akidah. Ringkasan kepada kitab seterusnya adalah kitab Al-Mufassirun, Tafsir wal Mufassirun dan juga Fusul fi Usul Tafsir. Kitab ini, kitab Tafsir wal Mufassirun ini dikarang oleh Muhammad Husain Az-Zahabi, yang mana kitab ini mempunyai 3 bab, didahulukan dengan bercerita tentang manhaj yang digunakan dalam tafsir beliau. Tafsir Al-Quran yang dibuat dalam kitab ini menggunakan harfiah dan secara tasrifiyah, mengulas perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tafsir sama ada dari sudut umum ataupun terperinci. Dan bab pertama dalam menyeluruh tentang perkembangan tafsir pada zaman Nabi. Bab kedua pula adalah mengfokuskan kepada perkembangan tafsir pada zaman tabi'in. Tadi pada zaman bab pertama fokuskan kepada pendapat perkembangan tafsir pada zaman Nabi dan sahabat. Adapun bab yang kedua memfokuskan kepada perkembangan tafsir pada zaman tabi'in. Okey, dan yang terakhir bab yang ketiga menyentuh tentang hal-hal pembukuan ilmu tafsir yang melibatkan pada zaman Abbasiyah hingga ke zaman temporari. Kitab yang kedua iaitu kitab Tafsir Fusul fi Usul Tafsir karangan Mus'aib Sulaiman At-Tayyar, mempunyai 1 jilid sahaja, yang mana ia memulakan penyusunan kitab itu dengan mukadimah, kata-kata pengantar, dan beliau membinjangkan lebih lanjut dalam kitab ini disentuh berkaitan dengan makna Fusul fi Usul Tafsir dari sudut bahasa dan istilah satu persatu. Kemudian diteruskan sumber-sumber yang menjadi rujukan utama, kedudukan kitabnya, pembahagiannya, cara-caranya, cara-cara perbezaan ahli tafsir dalam menafsir, pandangan ijma', kaedah tafsir, dan topik terakhir adalah berkaitan qiraat. Karangan Az-Zahabi ini, Az-Zahabi merupakan seorang sarjana yang pakar dalam bidang tafsir dan hadis berkelulutan Doktor Falsafah, yang mana perbahasan kitabnya adalah kitab ini lengkap dan menyeluruh membahaskan metodologi yang digunakan ahli tafsir terdahulu. Adapun dan kitab ini mempunyai kelebihan dari sudut susunan topik perbincangan, kerana Az-Zahabi telah meneliti secara mendalam setiap karya yang telah dicetak maupun belum dicetak pada ketika itu. Pengolahan gaya bahasa juga hampir sama kerana memandangkan rujukan utama beliau adalah dari segi elemen tersebut adalah Az-Zamakhsyari. Tafsir Fusul fi Usul Tafsir oleh Mus'aib, beliau merupakan bekas siswa lulusan ulum Quran dan tafsir daripada salah sebuah
Institut Tinggi Riyadh dan menjadi tenaga pengajar di bidang tersebut. Berdasarkan kepada perbincangan yang lepas, dari sudut persamaan antara fusul fi usul tafsir dan tafsir al-mufassirun ialah kedua-duanya mengulas cara, uslub dan manhaj yang telah digunakan oleh ulama terdahulu dan meringkaskannya dan membahagikannya kepada beberapa bahagian. Dari sudut perbezaan pula, walaupun kedua-duanya menyebut tentang tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi, namun gaya penulisan Zahabi lebih cenderung kepada menyerupai penulisan Az-Zamakhsyari, terutamanya berkaitan dengan susunan bahasa, manakala penulisan Musaid lebih menyeluruh dan terkini sesuai dengan kedudukan beliau sebagai ulama moden dan rujukan beliau lebih kepada mufassir dalam kalangan tafsir al-ma'sur. Kesimpulannya di sini adalah tafsir Al-Quran mempunyai dua bahagian utama yang kita semua makruf, iaitu tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Yang mana di sini kita nampak bahawa Ibnu Katsir memilih tafsir bil ma'sur. Sebaliknya tafsir Al-Kashaf ini yang dimiliki oleh Zamakhsyari ini menggunakan tafsir bil ra'yi sebagai saranan Mu'tazilah. Tafsir Al-Kashaf ni merupakan kehalusan susunan bahasanya dan keindahan sastranya turut dipuji oleh Ibnu Khaldun. Dan dari sudut akidah pula terdapat beberapa tokoh ahli sunnah jamaah yang menolak dan mengkritik tafsir Zamakhsyari. Namun dan kita diingatkan supaya berhati-hati ketika merujuk kitab tersebut kerana terdapatnya unsur-unsur usul al-khamsah sebagai manifestasi ideologi Mu'tazilah yang dipegang oleh Zamakhsyari. Dan tafsir Az-Zamakhsyari ini yang berbentuk ra'yu, akal sebagai asas dalam fahaman Mu'tazilah, yang mana tafsir ini seringkali dipuji dan didokong oleh tokoh-tokoh orientalis barat. Okey, jadi di situ jelas kepada kita bahawa kita perlunya kepada kita untuk berhati-hati dalam menerima, mengkaji sesuatu tafsir atau kita mengambil sesuatu tafsir huraian daripada ulama-ulama moden, kerana kita bimbang adanya unsur-unsur yang boleh menyebabkan penyelewengan ataupun kekeliruan dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada doktor dan juga sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.